All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Can you hear my voice? Yes. Yes, okay, Hello. very clear. Very clear. Okay. Okay. Good. All right. Let us begin our class for today with Umul Kitab Al-Fatiha. Okay. Can you see the slides? Hello. Yes, Yes, okay, sir, can can see. All right. All right. Okay. Ladies and gentlemen. All right. For today, we are going to cover measuring and benchmarking warehouse performance. All right, so the subtopics we will cover benchmarking warehouse performance, what are the measures, the index, and then do's and don'ts for warehouse automation, and finally, what are the warehouse practices and the warehouse performance. Okay, so benchmarking ya, alright. So benchmark ni maksudnya kita apa apa menjadikan sesuatu sebagai penanda aras Alright. So these are the outline. Kita nak tengok what are the meaning of benchmarking, alright, what are the definition, what are the features and concept, why do we need to have benchmarking, what are the advantages and also the disadvantages, the processes and types, alright. So perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan apa maksud benchmark ni, apa definisi dia, apa elemen-elemen dalam benchmark dan konsep dia macam mana, kenapa perlu ada benchmark ni, penanda aras ni. Kemudian apa dia punya kebaikan, apa dia punya kekurangan. Kemudian benchmark punya proses, apa proses-proses yang terlibat dan apa jenis-jenis benchmark ni. Okay, what is benchmarking? At its simplest, benchmarking means improving ourselves by learning from others. Macam mana kita nak tingkatkan diri kita ni dengan cara kita belajar daripada orang lain. Alright, so dalam bahasa mudahnya, benchmark ni adalah satu keadaan yang mana kita cuba tingkatkan diri kita dengan cara kita belajar daripada orang lain. So how do we improve ourselves? By learning from others. So that is why when you look into the current scenario, we look into other companies. All right. So even in your case as a student, who are the people that you benchmark yourself with? Maybe someone who is having a very good grade from you. All right. So how do you benchmark yourself with him or with her? All right. So in a company, all right. For example, in the I would say in the communication industry. So let's say you're talking about how Samsung benchmark themselves with Apple. How Xiaomi benchmark themselves with Huawei, for example. Yeah. Okay, benchmarking is the process of improving performance by continuously identifying, understanding, and adapting outstanding practices found inside and outside of the organization. All right, what is benchmarking? All right, so it is a process of improving performance. Okay, how do you improve your performance? Okay, so in order for you to improve your performance, you continuously identify, okay, understand, and adapt outstanding practices found inside and outside of the organization. All right. So in this case, all right, you look into like what I told you just now lah.
So we look into telecommunication industry. All right. How Samsung benchmark themselves with Apple. All right. So how they can improve themselves. Okay, bagaimana proses kita nak mempertingkatkan kita punya prestasi dengan cara secara berterusan. Kita kenal pasti, kita fahami dan kita cuba melaksanakan practices yang outstanding. Amalan-amalan yang terbaik, okay, yang kita dapat daripada dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Alright. So you look into the photo here, cement industry. Alright. How you at company color red color, improve yourself. Okay, you want to be like company A, the blue company. So you learn from A company what are their practices, what are their unique characteristics, what are their culture, all right? What are sometimes you are in the same industry, but that the your rival, your competitor is doing well. Maybe in terms of they have their different working culture. They have different characteristics. All right, so they know their KPI. All right, they understand their KPI, and then the management really put serious attention to the well-being of the staff. All right, so that is also another characteristics. Okay, another unique features that company have in order for the company to be better than your company. All right. So that is why we do benchmarking. Next. All right. So benchmarking is the process of comparing one's business processes and performance metrics to industry best or best practices from other industries. Okay, why are others better? How are others better? What can we learn from them? How can we catch up with them? How can we become the best in our industry? All right, even in your case also, all right. So why even in a class, all right, in your class, okay, you know who are your classmates, you know your friends who is performing better than you, keep on scoring good grades. Why they can do that? All right, what makes maybe because of their training, maybe because of their practices, maybe because of the way they do their study. They have a study group. All right, they normally do regular discussion with their lecturers. All right, they keep on doing past year exam questions. All right, they have a group of study who keeps on discussing about the topic that they study in the class. All right. So these are the characteristics. These are the elements. All right. Why they are better than you. How they are better than you. What can we learn from them? What are their strategy? How they do their work. All right. How they perform better. All right. How can you catch up with them? All right, and then how can you become the best in your company, in your industry? Okay, now we look at the definition. Okay, benchmarking is the practice of being humble enough to admit that someone else is better at something and wise enough to try and learn how to match and even surpass them at it. All right, so you being humble to admit that someone else is better than you, someone else is doing far more better off than you, someone else is having a better performance than you. All right, and then you are wise enough to try and learn. You are being humble to try and learn from them how to match, how to surpass them, how to beat them. All right, how to learn their good practices. All right. Okay, what are the features? Now we are going to look into benchmarking features. Okay, benchmarking has three main features. So the features are, all right, number one, continuous method.
of measuring and comparing a firm's business processes against those of another firm. Then number 2, discover performance gaps between one's own processes and those of leading firms. And the third one, incorporate leading firms' processes into one's own strategy to fill the gaps and improve performance. Okay, so benchmarking ni dia ada 3 elemen utama. Nombor 1, alright, continuous method. Okay, kaedah yang secara berterusan mengukur dan Yes, Roger. Yes. Sorry to interrupt. I don't think so. Your slide is moving. We are still looking at the first slide. Again, alright, okay. Yeah, now Thank it's you, thank moving. you. Yeah. Okay, now can you see the benchmarking features? Yes, correct. Alright, okay, Thank you. never mind. Alright, benchmarking features, alright. So these are the things that I discussed with you just now. Okay, number 1, continuous method of measuring and comparing a firm's business process against those of another firm. Number 2, discover performance gaps between one's own processes and those of leading firm. And number 3, incorporate leading firms' processes into one's own strategy to fill the gaps and improve performance. Okay, benchmarking ni, penanda aras ni, kita ada 3 elemen utama. Yang pertamanya, okay, kaedah mengukur dan membandingkan amalan ataupun proses-proses dalam syarikat kita secara berterusan berbanding dengan syarikat lain. Syarikat lain tu syarikat yang lagi bagus daripada kita. Jadi kita ada satu kaedah yang secara berterusan. Macam mana kita nak menilai, macam mana kita nak mengukur, macam mana cara kita nak membandingkan. Alright. So bila kita nak bandingkan, kita mesti bandingkan mengikut department lah. Alright. Okay, bandingkan department sales kita dengan department sales dia. Apa dia punya sales strategy, apa dia punya sales punya objektif, apa dia punya mekanisme, apa kehebatan manpower dia, alright, dalam cara apa dia berjaya mendapatkan sales yang banyak. So perkara-perkara ni yang kita belajar daripada orang yang lagi hebat daripada kita. Number 2, yang kedua, discover performance gaps. Okay, kita nak kenal pasti jurang antara prestasi. Okay, prestasi terutamanya dari segi proses di dalam syarikat kita ni dan bandingkan dia dengan syarikat yang lebih baik daripada kita. Alright. So apa dia punya performance gaps? Apa dia punya jurang prestasi tu? Prestasi itu mungkin tadi saya kata tadi kita bandingkan mengikut department. Okay, mungkin kita tengok dia punya pekerja-pekerja dia mempunyai disiplin yang tinggi. Alright, kalau dia ada disiplin yang tinggi ni, alright, macam mana beza dengan company kita? Alright, macam mana kita nak jadikan kita punya staff kita mempunyai disiplin yang lagi baik berbanding sebelum ni. Alright, sebab kita nak bandingkan dengan syarikat yang lagi baik daripada kita kan. Alright, so you look into the performance gaps. Mungkin juga kita boleh tengok dari segi alright dia punya budaya kerja. Mungkin budaya kerja dia kalau masuk pukul 8.30 tu semua orang dah mula bekerja pada pukul 8.30 pagi. Company kita 8.30 pagi baru masuk kerja, baru nak mula bekerja. Tapi company dia orang masuk daripada 8.15 pagi, tapi 8.30 tu dah mula buat kerja. Okey, bandingan kita baru nak mula buat kerja 8.30 pagi. So kita dah baru masuk 8.30, dia orang tu dah masuk 8 suku lagi. Itu dari segi perbezaan masa. Alright. And then how do you incorporate leading firm processes into one's own strategy to fill the gaps and improve performance? Okay, macam mana kita mengintegrasikan proses yang dilaksanakan dekat dalam syarikat yang lebih baik daripada kita dengan strategi dalam syarikat kita untuk kita mengurangkan jurang ni tadi dan kita tingkatkan prestasi syarikat kita. So jadi bila kita tahu tentang contoh tadi tentang masa bekerja.
Jadi kita tahu kalau dah masa bekerja tu berbeza macam tu, okay, jadi kita dapat belajar bahawa alright, budaya bekerja yang berbeza tu menyebabkan company tu lebih baik daripada company kita. Mungkin kita boleh cuba ubah, okay, kita punya pendekatan macam mana budaya kerja syarikat yang lebih baik daripada kita ni, kita bandingkan dengan syarikat kita dan kita cuba pertingkatkan prestasi syarikat kita. Alright, now you look at Benchmark. Benchmark is an organization recognized for its exemplary operational performance. There are many benchmarks in the world, including Toyota, Intel, Motorola, Scandinavian Airlines, Honda. Alright. So kalau lah, okay, sekarang ni bila kita lakukan benchmark atau penanda aras ni, alright, banyak organisasi yang diiktiraf, okay, berdasarkan dia punya prestasi operasi. Contoh kat sini, okay, Toyota ni terkenal dengan dia punya proses dia. Intel ni terkenal dengan dia punya design, reka bentuk dia. Motorola ni terkenal dengan bentuk latihan yang dia bagi kepada pekerja dia. Scandinavian Airlines ni terkenal disebabkan dia punya servis dia. Alright, contoh Honda pula terkenal dengan rapid product development. Maknanya kerap melakukan pembangunan produk lah. Alright. Jadi daripada company-company yang kita nampak kat sini, alright, kita boleh lihat bahawa alright, kalaulah syarikat kita ni, katalah awak ni syarikat makanan, katalah awak ni syarikat Maruku Cik Timah. Alright, Maruku Cik Timah ni, okay, kita nak bandingkan diri kita dengan syarikat Adabi sebagai contohnya. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan syarikat yang sama dalam bidang kita ni, alright, jadi kita nak bandingkan tu, kita nak jadikan dia penanda aras, kita nak tengok dari segi apa? Dari segi apa? Dia punya prestasi jualan, dia punya kaedah pemasaran, dia punya dia punya network dia. Okay, so kita kena kenal pasti apa area ataupun bidang yang kita nak jadikan penanda aras ni tadi. Alright. Boleh juga keadaan yang mana awak syarikat Maruku Cik Timah, awak nak bandingkan diri awak dengan Toyota. Jadi kalau awak nak bandingkan diri awak dengan Toyota, kita tahu Toyota ni company otomotif. Alright. Company Toyota dia tak ada buat Maruku. Tak apa, kita boleh bandingkan, kita boleh jadikan Toyota tu sebagai kita punya penanda aras, tetapi bidang apa yang kita nak jadikan penanda aras? Mungkin kita boleh lihat dari segi kaedah pemasaran dia. Macam mana dia buat dia punya marketing, macam mana dia buat dia punya advertising, macam mana dia lakukan dia punya CSR, macam mana dia promo dia punya produk-produk dia dalam radio, dalam surat khabar, dalam email, dalam berita, dalam surat khabar, majalah. So macam mana cara yang dibuat? So mungkin kita boleh tiru perkara tu. Kita boleh cuba amalkan amalan dia itu. Alright. Okay, so ini adalah contoh-contoh lain lah. Intel popular untuk dia punya design, Motorola untuk program latihan dia. Okay, Scandinavian Airlines ni popular dari segi khidmat dia. Alright, khidmat pelanggan dia. Okay, Honda ni terkenal pula kalau kita nak bandingkan dari segi dia punya pembangunan produk yang cepat lah. Kerap dia buat Honda punya product development. Kalau kereta Honda tu, okay, kalau generasi Honda Civic, berapa banyak Honda Civic yang dah ada? Tiap-tiap 5 tahun kurang-kurang dia akan ada model baru. Kadang-kadang sekarang tak sampai 5 tahun, 4 tahun dia dah tukar produk baru. Okay, dalam setahun selepas kereta tu dia keluarkan, dia mulalah tukar dia punya accessories, dia mula tukar dia punya lampu lah, exhaust lah, kemudian dia tukar dia punya entertainment kat dalam kereta tu lah. Tapi lepas 3-4 tahun dia akan terus keluar model yang baru terus berbanding yang model sebelum ni. Alright. So kita tengok kat situ dia ada rapid product development. Okay. Next. Okay, what to benchmark? Okay, apa perkara yang kita nak benchmark ni? Alright. Identifying resources and capabilities that can add value.
Tu saya bagi tahu tadi. Awak syarikat Maruku Cik Timah. So awak nak benchmark dengan apa? Okay. That's why you have to identify resources and capabilities. You kenal pasti apa you punya sumber-sumber dan apa keupayaan you yang you boleh nak tambah nilai dia. Alright. So mungkin nak tengok dari segi support activities. Dari firm infrastructure, human resource management, technology development, procurement. Okay, kalau firm infrastructure ni, mungkin kita nak tengok dari segi dia punya general management, daripada dia punya accounting department, finance department ataupun dia punya strategic planning. Okay, ni on the support activities. Ataupun kita nak tengok daripada macam mana kita punya human resource management. Sekarang kita panggil talent management. Okay, ada yang kata capital management. Alright. So in terms of dia punya human resource, dia punya manpower, kita nak recruit macam mana? Kita nak orang yang macam mana kerja dengan kita? Kita nak training macam mana yang orang tu kena ada? Development macam mana yang kita nak laksanakan? Alright, so that is on human resource management. Okay, on technology development, okay, kita nak pakai teknologi yang macam mana? R&D macam mana yang kita nak lakukan? Produk apa yang kita nak hasilkan? Process improvement macam mana yang kita harapkan? Okay, on procurement perolehan pula, purchasing of raw material, perlu banyak supplier ke, kena kurangkan supplier ke, ataupun kena ambil supplier luar negara ke, okay. And then machines, okay, kita nak pakai machine yang macam mana, local made ke, ataupun yang kita import ke, supply barang-barang mentah, barang-barang alatan-alatan yang kita nak guna untuk procurement ni. And then kita tengok pula dia punya primary activities. Okay, inbound logistic, operation, outbound logistic, marketing and sales, service, alright. So when we go about on the inbound logistics, kita nak tengok raw material handling, warehousing macam mana. Okay, on the operations, we look into what kind of machine that you are going to use, how the assembly, and then how you go about the testing. Alright, on outbound logistics, warehouse and distribution of finished products. Alright, macam mana kita nak lakukan outbound tu. Kemudian kita nak tengok pula dia punya marketing and sales. Apa issue on advertising? How do we go on promotion? What about the pricing? Normally kalau festive season ni ada tak kita buat promotion, discount, alright. Lepas tu what are the channel of relations that we want to embark on? You rely on radio ke, TV ke, you go on Facebook ads ke, you go for advertising billboard ke, macam mana ke? And then service, installation, repair and parts. Ni how you do your maintenance, alright? So these are all about the primary activities. And then this will add into the profit margin. So that is why okay, penting untuk kita kenal pasti apa kita punya sumber-sumber dan apa keupayaan kita dan aspek mana yang kita nak tambah nilai. Daripada situ baru kita tetapkan kita nak penanda aras kita dengan siapa yang cekap dalam bidang tersebut. Alright, so you can benchmark with people in the same industry or people across your industry. Okay, cuma challenge dia, cabaran dia, kalau people from different industry, kita tahulah dia punya pelaksanaan bisnes dia mungkin tak sama dengan kita. Tetapi kita boleh tahu bahawa alright, walaupun dia tak sama bisnes dia, tetapi ada benda-benda baik yang kita boleh belajar daripada mereka. Alright, now next we move on to the next slide. Okay, discovering core competencies. Alright, bagaimana kita nak kenal pasti ni core competencies. Kita punya keupayaan yang utama ni. Alright. So you climb up from here, from your left hand side. Alright, resources. And then we go to capability, the core competency, and then you discover your core competency, and then you move on the strategic competitiveness, and then you go to the upper right hand side, competitive advantage. Alright, so daripada segi resources, sumber-sumber kita tangible boleh kita ukur ataupun intangible yang tak boleh kita ukur.
And then dia punya capabilities, keupayaan dia. Berapa banyak sumber-sumber pasukan yang dalam kita ada. Kemudian dia punya core competencies, apa dia punya source of competitive advantage. Kemudian kita lihat daripada segi core competency tu, kita bahagikan kepada dua, kriteria dia dan juga dia punya value chain analysis. Kriteria dia mungkin dari segi nilai, mungkin dari segi rare, ataupun kita kata produk ni jarang ada dalam pasaran, ataupun kita tengok costly to imitate, mahal untuk kita tiru, ataupun non-substitutable, tidak boleh kita alihkan dia punya peranan. And then macam mana kita nak outsource, macam mana kita nak sumbang luar. Okay. And then seterusnya strategic competitiveness. Okay, macam mana kita nak create keadaan yang above average return. Produk kita ni memberikan nilai yang lebih tinggi. Dan seterusnya macam mana kita nak kekalkan kita punya competitive advantage. Yang mana kita dapatkan menerusi core competencies ni tadi dia. Okay, jadi kesimpulan untuk slides ni, alright, kita nak bagi tahu bahawa, alright, untuk kita nak kenal pasti kita punya kompetensi yang utama ni tadi, kita kena tahu kita punya sumber-sumber kita, resources. Resources kita tangible, intangible, dua-dua ni kita nak kena tahu. Kemudian apa keupayaan kita? Kemudian apa sumber kelebihan persaingan yang kita nak wujudkan? Kemudian kita nak kena tengok apa kita punya kriteria untuk kelebihan persaingan, ataupun kita nak tengok macam mana kita buat analisis untuk rantaian nilai ni. Kemudian barulah kita nak cuba dapatkan above average return, dan akhirnya macam mana kita nak dapatkan kelebihan persaingan kita. Alright, itu sebab kita kena tahu industri kita kena tahu siapa pesaing-pesaing kita. Kita kena tahu siapa pesaing-pesaing kita tu, ada banyak kategori. Kategori betul-betul pesaing dalam persaingan kita ni adalah adakah berdasarkan dia punya berapa banyak. Contohlah tadi kita kata awak Maruku Cik Timah. Adakah Maruku Cik Timah ni bersaing kat Kedah semata-mata, ataupun bersaing kat zon utara, Kedah, Perlis, Penang, Perak Utara, ataupun Maruku Cik Timah ni bersaing dekat dalam Malaysia. Kalau dalam Malaysia ni bersaing jugalah dengan Maruku yang daripada Sabah, Maruku daripada Sarawak, Maruku daripada Johor, Maruku daripada Kelantan, Terengganu. Okay, so kenal pasti benda-benda macam tu. Alright. Okay, next. Okay, commonly benchmark performance measures. Ini adalah kriteria pengukuran yang selalu dilaksanakan. Okay, mungkin kita boleh lihat daripada segi financial ratio. Okay, dia punya perbandingan dari segi keuangan ni. Ataupun kita boleh lihat daripada segi productivity ratio. Okay, ataupun kita boleh lihat daripada customer related results, ataupun kita lihat daripada operating results, ataupun kita tengok human resource measures. Okay, pengukuran tentang sumber tenaga, ataupun kita lihat dari segi pengukuran quality measures, ataupun kita lihat tentang pengukuran dari aspek market share data pasaran lah. Okay. Kemudian kita boleh tengok juga dari segi aspek structural measures, pengukuran struktur. Okay, ini adalah perkara-perkara yang kita boleh lihat lah. Alright, benchmark performance measures. Seterusnya, continuous and breakthrough improvement. Okay, breakthrough improvement dan secara continuous lah. Alright, macam mana kita nak tengok continuous breakthrough? Alright, tengok dekat paksi X dia masa, paksi Y dia improvement. Alright, kita tengok, okay, kalau daripada paksi Y tu continuous improvement tu dia naik, dia akan jadi breakthrough improvement, kemudian dia akan terus menaik menjadi continuous improvement. Dekat bahagian competitive improvement tu akan berlakunya benchmarking, accelerates innovation and change.
dan itulah keadaan yang highly competitive situation. Sangat-sangatlah tinggi dia punya persaingan. Okay, bila berada dekat aras tersebut, okay, penanda aras ni dia akan menambahkan pecutan terhadap inovasi dan perubahan. Alright, so contoh tadi saya nak ambil contoh tentang kereta Honda tadi. So Honda is very popular for the rapid improvement produk lah, rapid product improvement. Mana kata kat situ, alright, dia dah lah banyak model produk dia, dan dalam masa yang sama dia kerap melakukan inovasi, dia kerap melakukan perubahan. Alright, bila berlaku perubahan ni, alright, perubahan ni dia nak buat perubahan pun dia sudah melakukan kajian lah. Dia dah dapatkan market survey, dia dapatkan respon daripada pelanggan. Okay, daripada situlah yang dia tahu bahawa okay, apa perkara yang dia kena improvekan lagi. Okay, daripada situ, alright, dia akan mula buat kajian untuk memastikan bahawa produk-produk yang dia nak perkenalkan tu akan ada manfaat lah, akan ada kelebihan lah. Alright, so that is why barulah dia akan dikenali sebagai leader in rapid product improvement. Kerap je dia ubah lampu, dia ubah bumper, dia ubah exhaust, dia ubah dia punya teknologi dalam tu apa semua kan. Jadi mungkin engine tu tak ada perubahan sangat, tapi yang nak bagi dia perubahan untuk menarik minat orang nak beli tu mungkin dia punya features lah, dia punya accessories. Lampu dia tukar sikit, lepas tu infotainment dalam kereta dia tukar sikit, mungkin tambah lagi airbag, mungkin suspension tu dia tukar, kemudian dia tukar exhaust dia, bumper dia, benda-benda macam tu. Tukar sikit, cukup 3-4 tahun tukar terus model baru. Okay, so itu yang dia lakukan. Okay, next. Okay, why? Kenapa kita kena buat benchmarking ni? Kenapa kita kena buat penanda aras dengan pesaing kita? Okay, traditional performance improvement trends seem not to be sufficient for the highly competitive market. In other words, external environment and market conditions change rapidly. Okay, sekarang kita kena sedar dan terima hakikat bahawa prestasi tradisional ni, peningkatan prestasi secara tradisional ni adalah kita kata tidak mencukupi untuk pasaran yang semakin kompetitif. Alright, dalam kata lain, okay, persekitaran luaran dan juga perubahan pasaran ni berubah secara rancak, secara pantas, secara cepat. Okay, customers' expectation are highly liquid and are driven by standards set by best performer. Alright, jangkaan pelanggan kita ni adalah sangat-sangat cair. Alright, yang mana ianya diiringi oleh standard yang ditetapkan oleh industri company yang sangat baiklah. Any product or service just below these standards may not catch the eyes of customer. Alright, kalaulah apa-apa produk ataupun perkhidmatan yang kurang daripada standard yang ditetapkan ni, so apa akan jadi? Syarikat tu tidak akan mendapat perhatian lah daripada pelanggan. Prevents the reinventing the wheel. Okay, mengelakkan menghalang daripada berlakunya reinventing the wheel. Okay, anda mesti pernah ingat tentang syarikat Porsche. Okay, syarikat Porsche ni selalu dia menghasilkan kereta-kereta sports. Okay, kereta sports car ni selalu masuk 2-3 orang ataupun 4-5 orang, macam tu je lah. Jaranglah sports car ni boleh masuk 7 orang. Tetapi, alright, Porsche merasakan untuk dia remain kompetitif dalam market, dalam pasaran, kalau bergantung harap pada kereta yang 2 pintu ni, sales dia tak akan meningkat. Jadi, alright, Porsche mengambil satu langkah drastik dengan membina model SUV, Sport Utility Vehicle. Bila dia buat Sport Utility Vehicle ni, menjadikan keadaan berubah apabila banyak permintaan, sebab kita tahu masyarakat sekarang dia
selera dah berubah. Selera pasaran dah berubah. Banyak orang yang suka nak naik kereta yang tinggi, yang SUV ni, tetapi alright, pilihan tak banyak. Sebab tak semua pengeluar kenderaan mengeluarkan kereta SUV. Itu sebab apabila Proton mengambil tindakan drastik, tidak mengeluarkan dengan banyaknya kereta-kereta sedan dan dia beralih kepada kereta SUV X70, X50 menyebabkan jualan Proton meningkat berkali-kali ganda. Okey, itu adalah hasil daripada benchmark ataupun penanda aras yang dilakukan oleh pihak Proton. Okey, jadi itu sebab kita dapat lihat bahawa dalam kebelakangan ni apabila Proton menghasilkan X70, Proton X50, kita dapat lihat banyak orang sudah mula beralih kepada model Proton. Sebab yakin dengan model Proton ni lah, sebab rakyat nakkan kereta yang tinggi ni tadi. Alright, kereta yang alright. So nampaklah macam kenderaan tu agak moden sikit, sorry. Alright. Alamak. Kenapa ni hilang tadi? Alright. So kita lihat tadi ada berlaku perubahan apabila Proton mengeluarkan model X70 ni tadi. Alright. Permintaan terhadap kereta tersebut meningkat. Okey. Seterusnya. Next. Benchmarking gives us the chance of gaining, alright. Bila kita buat benchmark ni, alright, dia akan memberikan peluang better awareness of ourselves, alright. Alright, bila kita buat penanda aras, apa yang akan berlaku? Better awareness of ourselves. Us, what we are doing, alright. How can we improve ourselves? How we are doing it? How well we are doing it? Alright. So that is on our side. But on them, alright, better awareness of the best. We know what they're doing. Alright, macam mana diorang melakukan kerja tersebut. Okay, we know what they are doing. We know how they are doing it and how well they are doing it. Jadi inilah manfaat-manfaat benchmark ni. Alright. Kita boleh belajar daripada diorang macam mana cara untuk jadikan kerja kita tu lagi baik, produk kita lagi cantik, produk kita lagi hebat, produk kita lebih menarik minat orang untuk beli. Contohnya lah. Alright. Next. Okay, why we do benchmark? Benchmarking is a more efficient way to make improvement. Managers can eliminate trials and errors. Kita tahu, okay, untuk kita nak develop, alright. Bila kita buat penanda aras ni, alright, penanda aras ni adalah cara yang paling cekap lah untuk kita melakukan penambahbaikan. So anda sebagai pengurus kita boleh kita boleh hapuskanlah trial error ni. Benchmarking speeds up organizations' ability to make improvement. Today, time is of the essence. Okay, bila kita buat penanda aras ni, okay, organisasi kebolehan organisasi untuk melakukan penambahbaikan tu akan meningkat. Sebab apa? Sebab masa adalah elemen yang paling sensitif, yang paling utama. Benchmarking has the ability to bring your performance up as a whole significantly. Bila kita buat penanda aras, alright, ini adalah keadaan yang mana kita boleh menjadikan kita punya prestasi tu meningkat secara signifikan. Okay, this is where we learn from others' experience. Okay, bila kita buat penanda aras ni, inilah peluang untuk kita belajar daripada pengalaman baik ke, pengalaman tak baik ke, but ini adalah peluang. Okay, set a realistic but ambitious targets. Okay, kita kenalah bila kita nak buat penanda aras ni, kita kena set target yang realistik lah. Tetapi target yang kita ada perkara yang perlu kita cita-citakan untuk kita capai. Okay, next.
Okay, apa advantage and disadvantage? Apa kebaikan dan apa kekurangan untuk benchmark ni? Okay, three major advantage of benchmarking. Okay, tiga apa kebaikan utama penanda aras ni. Yang pertama, product and process improvement. By implementing benchmarking activity, organisation can improve their operation process. Dari segi produk dan juga penambahbaikan dari segi proses ni, alright, bila kita laksanakan kita panggil penanda aras ni, aktiviti penanda aras ni akan membolehkan organisasi meningkatkan dia punya proses operasi, meningkatkan proses operasi itu menjadi lebih cekap, jadi lebih cepat, jadi lebih pantas, okay. And then time and cost reduction, pengurangan cost dan juga masa. Alright, benchmarking is time and cost efficient because it involves imitation and adaptation rather than pure invention. Bila kita buat penanda aras ni, dia akan menjadikan cost dan masa lebih cekap. Sebab apa? Dia melibatkan imitation. Kita tiru, kita kita belajar daripada orang lain dan kita lakukan adaptasi berbanding dengan kita melakukan penghasilan produk daripada awal. Okey, sebab kalau kita hasilkan produk daripada awal, kita akan banyak lakukan trial and error. Akan berlaku banyak kesilapan, okey, akan berlaku banyak penambahbaikan apa semua. Tetapi bila kita buat penanda aras ni, dia hanya melibatkan kita nak tiru dan kita kena adaptasi, dan ini adalah mempercepatkan production dari segi masa dan juga cost. Alright, competitive strategy. By implementing benchmarking activity, organisation can improve their operation process. Bila kita laksanakan aktiviti penanda aras ni, organisasi boleh mempercepatkan proses operasi. Okay. Seterusnya, competitive strategy. Okay, competitive strategy build core competencies that will help to sustain competitive advantage. Alright, bila kita ada melaksanakan core competencies ni tadi, dia akan membantu untuk kita mengekalkan kita punya kelebihan persaingan. Advantage dia access to a variety of market. Kita dapat laluan untuk kita nak kenal pasti pasaran yang bermacam-macam, beza-beza ni. Perceived benefit of product or service will increase. Okay, dari segi manfaat untuk produk ataupun pelanggan tu akan meningkat. Product or service is hard to imitate. Bila kita laksanakan competitive strategy ni, produk ataupun perkhidmatan kita ni suka untuk orang nak tiru. Okay, and then low cost leader. Kita adalah ketua ataupun kita adalah yang utama dalam mengendalikan cost rendah, barang-barang yang cost rendah ni tadi. Target specific shift in industry, entering new market, developing new product. Bila kita ada competitive strategy, kita akan memasuki pasaran-pasaran baru dan juga kita mewujudkan penghasilan produk-produk baru. Alright, itu sebab kita kata target specific shift in strategy. And then to create a firm more adaptable to change. Dan kita berusaha, bila kita ada competitive strategy ni, kita berusaha untuk mewujudkan syarikat kita yang lebih mudah untuk beradaptasi kepada perubahan. Alright, so you know how to maneuver the shift. Okay, next. Apa kekurangan dia? Okay, di sebalik ke dia punya manfaat ada juga kekurangan dia. Right, what is best for someone else may not suit you. Macam contoh tadilah. Saya bagi tahu awak tadi syarikat Maruku Cik Timah. Awak beroperasi dekat Kedah. Alright, apa yang baik untuk syarikat awak? Mungkin kalau bila kita buat perbandingan dengan Toyota, awak nak jadikan Toyota sebagai awak punya penanda aras. Mungkin apa yang berlaku di Toyota tak sesuai untuk awak. Sebab satu, awak punya industri berbeza. Satu, target audience awak berbeza. Mungkin apa yang sesuai kat orang, mungkin tak sesuai dekat awak.
Yang keduanya, poorly defined benchmark may lead to wasted effort and meaningless results. Kalaulah kita sebagai manager, kita gagal untuk melaksanakan penanda aras ni dengan baik, dia akan menjurus ke arah usaha-usaha yang membazir dan juga menghasilkan keputusan yang tidak bermakna. Itu sebab bila kita nak buat penanda aras ni, kita kena study elok-elok. Kenal pasti apa kita punya department yang kita nak lakukan penanda aras. Kita nak kena tahu dia punya adakah model perniagaan dia tu sama dengan model perniagaan kita. Adakah dia punya strategi perniagaan dia tu sama dengan strategi perniagaan kita ke tidak. Jadi banyak benda yang kita kena lihatlah. Itu sebab kita kena bila nak buat penanda aras ni kena define betul-betul. Okay. Incorrect comparisons. Ini satu lagi masalah kalau kita tidak membuat perbandingan dengan skop yang betul. Itu sebab saya kata tadi nak bandingkan kita dengan katalah awak ni Oppo nak bandingkan dengan Apple. Mungkin awak Oppo, awak tak boleh banding dengan Apple. Awak bandingkan diri awak dengan Xiaomi dulu ke? Awak banding diri awak dengan Huawei ke? Alright, so macam mana? So adalah dia punya elemen-elemen yang kita kena kenal pasti. Alright. Reluctance to share information. Okay, dia berat nak berkongsi maklumat. Okay, so ini pun satu masalah juga. Jadi kita kena tengok perkara ni elok-elok. Okay, next. Terusnya, benchmarking proses. Proses-proses masa benchmark ni lah. Ini proses dia. So proses dia, kita daripada segi planning, analysis, integration, action and maturity. Okay, dari segi planning, identify what is to be benchmark. Apa yang kita nak penanda aras. Kemudian kita identify comparative companies. Kenal pasti syarikat-syarikat yang secara komparatifnya sama level dengan kita. Okay, determine data collection method and collect data. Kita nak kena pasti macam mana kita nak kaedah nak mendapatkan data, macam mana kita nak kumpulkan data. Determine current performance gap. Kita kenal pasti apakah prestasi semasa kita, jurang prestasi semasa. Okay, katalah awak tadi Oppo, awak nak bandingkan diri awak dengan Huawei. Alright, kena tahu berapa banyak produk Huawei awak keluarkan, berapa banyak produk Oppo awak keluarkan. Daripada situ kita boleh buat perbandingan. Setahun kita keluarkan berapa ratus ribu. Okay, kita punya rival keluarkan berapa ratus ribu. Pasaran dia dekat negara mana? Kita punya produk pasaran dekat negara mana? Apa strategi pemasaran? Department apa yang kita nak benchmarkkan? Okay, itu yang kita nak kena lakukan. Yang keenam, integration. Communicate benchmark findings and gain acceptance. Kita kena komunikasikan dapatan daripada kita punya penanda aras ni, dan kita dapatkan penerimaan ahli dalam syarikat kita. Lepas tu yang ketujuh, establish functional goals. Right, kita wujudkan kita punya functional goal, maknanya sasaran yang kita katakan sasaran fungsi kita. Kemudian action. Number 8, develop action plans. Kita laksanakan, kita wujudkan kita punya plan tindakan kita. Kemudian number 9, implement specific actions and monitor dia punya progress. Bila kita dah laksanakan tindakan-tindakan ni, kita kena monitor, kita kena lihat dia punya perkembangan. Kita tak boleh laksanakan tindakan semata-mata tanpa kita nak tengok dia punya hasil dia. Alright. And then recalibrate benchmarks. Okay, bila kita dah laksanakan pelan tindakan, kita dah monitor, kita dah kenal pasti, kita lihat perkembangan dari semasa ke semasa. Kemudian kita akan tengok macam mana hasil dia ni, dan kita cuba kalibrasikan dengan benchmark, dengan penanda aras kita ni. Adakah kita berada pada tahap yang kita harapkan? Adakah kita kena laku sebarang penambahbaikan? Okay, and then maturity.
leadership position attained. Alright, practices fully integrated into processes. Okay, adakah tindakan yang kita laksanakan ni semua berjaya kita wujudkan, dan seterusnya amalan-amalan yang kita rangkakan tadi itu dapat diintegrasikan, dapat dilaksanakan bersekali dengan proses-proses kerja dalam organisasi kita. Barulah kita kata dia sudah mature, dia sudah memenuhi tempoh matang ni tadi. Right. Seterusnya, alright, ini adalah kita kata macam mana proses benchmark ni tadi. Kemudian analisis yang kita laksanakan, interpretation, action, recalibration, ni kata-kata tadi. The next step is to repeat the benchmark process. The benchmark process must be used continuously to pursue emerging new ideas. And then jenis-jenis benchmark ni, alright, what is being compared with other organisation versus who is being compared with our organisation. Ni kita nak tengok, kita nak benchmark apa ke atau nak benchmark siapa. Okay. And then kita lihat lagi types of benchmark ni, internal versus external ke, generic ke, ataupun kita nak benchmark dengan orang international ke, atau kita nak benchmark best in class ke, ataupun kita nak benchmark best of the best. Ni kalau kita lihat daripada aspek siapa yang kita nak benchmark ni. Okay. Kemudian seterusnya, itu je. Alright, thank you very much. That's all for now. Alright, I shared already all this information in your slides. Alright, so you online learning, that is the slides is on online learning. Alright, and then you can read through from that. Right, that's all for now. Thank you very much. Alright, I'm going to share again the attendance in case some of you would like to scan again. Right. So that's all. Kita tangguhkan kelas kita dengan